Hello guys, Assalamualaikum, and dalam video ni kita nak try jawab soalan ni, question 3, tak sure daripada exam mana. And kita berminat nak jawab question 3A dengan B. Dari C tau soalan ni, tapi yang ni differences dia tanya beza linguist dengan realist. Ini korang goreng sendirilah. Kita tak nota. Alright, so question A, 3A ni dia cakap write the definition of insert at back. Okay, daripada nama ni kita tahu apa yang method ni nak buat adalah dia nak insert satu elemen baru dekat hujung belakang sekali kita punya linked list. Okay. Insert back. Lepas tu dia cakap accept one parameter. Okay. And then ni proses dia lah. Store the car object as the last node of the linked list. Alright. So, sebelum kita pergi kat soalan 3A tu, kita tengok soalan atas-atas dulu. Kita tengok dia punya classes, apa yang dibagi dan apa cerita dia. Okay, a linked list has been created to store car records at a multi-floor car. Ni cerita dia lah. Ni program yang dia buat ni nak handle pasal parking apa semua. Okay, kita ada tiga classes. First, class car. So, every car dalam program kita ni akan ada 3 benda. License plate, time in, time out. Settle. Untuk node pula, class node. Every node yang kita create dalam program kita ni akan ada 2 benda. Satu data, satu next. Data ni apa? Data ni dia akan simpan sebiji kereta. Macam dah tahu, kan macam ni car. Okay. So, untuk node next ni pula, next ni akan simpan satu node yang lain, which is mewakili node selepas node yang kita create. Let's say kita create node A, kita boleh setkan 2 benda untuk node A tu. First, dia punya car. Satu lagi dia punya next node, yang mana disimpan dalam sini. Car kat sini, node kat sini, next node. Untuk every linked list dalam program kita ni, ada apa? Dia akan ada 3 benda. Walaupun dia satu line, tapi kita ada 3 variable dalam satu line ni. Kita ada node first, last, current. Okay, yang ni 3 variable berbeza. Ada first, last, current. Dan semuanya jenis node. Alright, kalau korang perasan, insert at back ni dia dah tulis dia punya tajuk kat sini. Public void insert at back. Lepas tu parameter dia car. Yang tak adanya body tu lah. Okay, so bila ada parameter and kita nak guna method insert at back ni, aku dah tulis kat sini. Ni main. Yang ni linked list punya class. Okay, kita boleh tulis method tadi tu, public void insert at back. Dalam ni kita ada car data. Bila kita nak guna insert at back ni, kita boleh tulis object linked list tu, which is in this case aku dah create satu linked list LL. Ini object lah, object linked list tu. LL dot insert at back. Tapi dah ada error sebab insert at back ni dia perlukan sebiji kereta baru dia boleh proceed. So kita kena create satu kereta lah. Tapi yang ni bukan jawapan lagi untuk soalan tu. Ni just explanation sikit-sikit je. Introduction untuk parameter apa semua lah. Okay, so kita kena create satu kereta ataupun satu car. Okay, so car, kereta sama dengan new car. And then kereta ni kita pass kat sini. Alright. Barulah kita boleh proceed ke dalam body insert at back ni. Okay. So, bila kita create satu linked list, kita create first, last dengan current automatically. Dan juga kita akan call automatically juga the constructor of the linked list. Okay, so 2 benda lah. First, kita create, bila kita create linked list, dia akan buat 2 benda. First, dia create semua variables. Second, dia call the constructor. And then method yang lain-lain tu dia akan di-call bila kita pakai dia je. Contohnya insert at back ni di-call kat sini. Macam tu. Now, sekarang kita nak buat jawapan untuk soalan tu. Soalan 3A tu. Apa yang berlaku dalam body dia ni. Alright, kita nak insert car tu ke dalam linked list kita. Tapi problem dia, linked list kita tak boleh simpan car. Macam mana tahu? Dekat sini tak ada pun. Car. Dia ada node je. Jadi kita tak boleh insert directly car ke dalam linked list.
apa yang kita kena buat adalah kita kena insert node dalam linked list tu. Jadi disebabkan node tu tak ada lagi, kita kena create lah. Every time kita nak insert, code kita akan tolong buatkan node baru. So kita buat node baru sama dengan new node. Okay, node baru ni lah yang kita akan isi ke dalam kita punya linked list tu sebenarnya. Alright, tapi car ni kita guna kat mana? Data ni. Data ni kita akan simpan dalam node yang baru kita create ni. Itu kegunaan dia. Linked list akan simpan node. Node tu akan simpan car. Okay. So, data ni kita boleh masukkan dalam ni. Sebab kita punya node ni ada constructor. Yang mana bila kita pass satu car ke dalam dia, dia akan setkan data untuk node tu sebagai data from user. So dia punya kaitan dia macam ni. Kita buat satu kereta, kita pass kat sini. Dalam kurungan yang mana ni? Kurungan inside back. So kereta ni akan bergerak pergi sini. Kat sini. So data ni sekarang mewakili kereta tu lah. And then data tu, which is kereta tu sebenarnya. Kereta yang kita baru create dia pass kat sini. So data tu sama macam kereta tu. Kita pass kat sini pula. Yang ni kepunyaan siapa? Kepunyaan new node ni kan. So node baru ni akan ada data yang kita dah pass melalui constructor ni kat sini. Okay. Data from user ni yang ni. Kita akan setkan dia sebagai data kat sini. Okay. So kereta pergi sini. Which is actually kita bawa dia ke belakang sini. So ni kereta lah. Kereta pergi sini pula. Data ni. Kita pass kat sini. Data ni siapa? New node nya. Ni constructor kan. Constructor untuk node. Kita pergi constructor. Constructor. Okay, so kereta tu finally akan sampai sini. Lepas tu kita letak dia kat sini. Ini apa? Ini value untuk data. Kita setkan data sebagai kereta tadi tu. So node yang kita baru buat tu dia akan mengandungi kereta tu akhirnya. Akhirnya dia akan sampai ke sini. Itu je sebenarnya. Dia pergi sini, lepas tu last sekali node yang baru kita buat ni, node baru ni akan ada value kereta tu. Dekat sini kita baru guna data tu. Alright. Panjang kat situ. Bila kita ada node baru, sekarang kita dah boleh set lah. Kita boleh setkan last tu sebagai node baru ke kita nak last.next tukar dia punya values. Alright, so before kita tunjuk dia punya visualization dia. A points to B, C, D, null. Alright. Apa yang nak kita buat sebenarnya ni after Okay, so ni after kita nak tukar null ni kepada node baru kan. Sebab dia akan jadi elemen terakhir. Sekarang ni D adalah elemen terakhir. Kita nak tukarkan node baru ni pergi sini. Itu null. Pergi ke belakang. Right. So step dia kita akan tulis sebiji macam aku buat tadi. Yang copy paste tu. Yang kita tukar-tukar tu. Okay, so first kita akan tukarkan last.next, which is this one, kepada node baru. Kan? Macam tu kan? So, tulis sebiji macam apa yang aku cakap tu. Kita tukar kepada coding je. Last.next sama dengan node baru. So, dia akan jadi macam ni. Tapi variable last kita ni still lagi mengandungi D. Dia tak tukar lagi. Sebab kita tak bagi tahu lagi. Suruh ditukar. So kita nak cakap last sama dengan node baru. Macam gitu. Okay. So first kita setkan. Okay. Aku buat satu lagi Yang ni situasi pertama. Ni yang situasi pertama. Lepas tu ni kedua. Last kita sama dengan D. Last kita sama dengan node baru. Okay, kalau kau tengok yang berubahnya dua benda. First, selepas D ni, sebelum kita run coding ni, dia points to null. Tapi, untuk selepas kita insert add back, node baru tu, dia akan ganti null tu. So, kita boleh set lah last.next
sebagai node baru. Sebab kita nak ganti null ni. And then kemudian kita nak tukar last daripada D. Sebab sebelum ni of course lah D. Tapi disebabkan kita dah isi node baru, kita nak tukarkan last tu sebagai node baru juga. So ni coding dia. Kita tukar variable last tu sebagai node baru. Okay, so kita try isi character ke dalam inside bag. So bila kita run, lama ada error lah. Error dia berlaku sebab kita baru create linked list. Dalam linked list tu kosong, tak ada first, tak ada last. First and last ada tapi dia tak ada elemen, dia null. Jadi dia tak boleh set lah last.next ni. Kita tengok kat sini. Last.next, error dia kat situ. Last.next ni, node baru. Sebab last tu, dia tak ada next pun, dia tak wujud lagi. Jadi kita kena handle dalam kod yang lain pula lah, atas sikit. Sebelum kita pergi situ. Kalau linked list kita kosong, so kita tulis if, apa yang menandakan linked list kita kosong, kita boleh check dia punya first element. Kalau first dia null, ini maksudnya linked list kita kosong kan. Linked list kita kosong. Okay. Kalau first dia null, bermaksud linked list kita kosong. Kita kena handle dia secara berasingan lah. Jadi kalau first kita null, kita akan setkan first tu sebagai new node. Dan juga last sebagai new node. Sebab kan dia the only node dalam kita punya linked list tu. So kita kena setkan first dengan last points to the same thing lah. Okay, sebab let's say aku cakap ni linked list kita. Linked list. Okay, dia tak ada first dengan last. First dengan last dia kosong. Okay, jadi bila kita insertkan node baru, node baru ni lah first, node baru ni juga tail. Okay. Else. Kalau first kita tak null, maksudnya kita dah ada first dengan last. So, kita boleh proceed macam gitu. Ni coding dia. So, jawapan untuk 3A tu adalah ini. Alright. Simple, very simple. So, bila kita run, tak ada error dah. Dia handle. Kalau kosong, dia handle cara lain, which is this one. Kalau tak kosong, dia handle cara ni. Okay. So, kita boleh insert banyak kereta. Kereta 2, kereta 3, kereta 4. 2, 3, 4. And there should be no problem at all. Okay. Sekarang aku nak try. Tak ada apa lah. Itu je. Coding untuk soalan 3A. Alright. Korang boleh study coding ni. And kita proceed 3B next time.